على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين. فصل رابع في كتب السماوي. Bab kenaan kitab samawi. Kata Imam Marzuqi, arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zabur Dawudin wal Injilun ala wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Wajib bagi setiap mukallaf untuk kita beriktikad bahawa ada 4 kitab yang diturunkan secara tafsir nama. Kita kena beriktikad dan beriman dengan 4 kitab secara tafsir. Satu persatu ni kena tafsir. Iaitu dengan nama sekali. Percaya dengan nama. Yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Sayyidina Musa AS. Kedua Zabur yang diturunkan kepada Sayyidina Daud AS. Yang ketiga Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Dan Furqan, yakni Al-Quran diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Manakala kitab-kitab yang lain kita wajib beriman, tapi secara ijma' sahaja, tidak secara tafsir. Maksudnya kita beriman secara ijma' ni kita beriman kata ada kitab lain yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi yang lain. Dan apa ni yang masyhur kata keseluruhan kitab yang telah turunkan di muka bumi Allah Ta'ala ni ada 104 kitab. 104. Sebagian riwayat itu 114. Kata Imam Suhaimi, sebaiknya tidak kita letakkan adat yang tertentu. Maksudnya adadul la adamu hasril kutub. Kita tidak letakkan adat tertentu berapa bilangan kitab. Dan kita tidak sebut kata ada 104 sahaja. Maksudnya tapi kalau kata kita tengok riwayat, kata Imam Suhaimi, li'annaka idza fatashta ar-riwayat, kalau kamu fattish, maksudnya kamu cek, analisis betul-betul berkenaan dengan riwayat, tajidha tablughu 84 wa 100. Ada lebih kurang 184 kitab kalau tengok riwayat. Lepas tu kita tak disebut 104 sahaja. Sahaja kan dengan sebut. Ada pandangan sebut 104, ada pandangan sebut 114. Imam Suhaimi kata kalau tengok balik riwayat ada 184. Maksudnya adat dia kalau kita tidak sebutlah banyak mana. Baik. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini 4 kitab ni. Dan kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Manakala Zabur diturunkan dalam bahasa apa Zabur? Ada sebut tak? Zabur tak ada sebut lagi. Baik, tak apa. Cuma Injil diturunkan dalam bahasa Suryani. Suryani. Dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Dan kebanyakan kitab ni, kitab yang membincangkan hukum hakam berkenaan Taurat, dalam kitab Taurat dan juga kitab Quran. Quran gabung semua. Quran gabung ketiga-tiga kitab yang sebelum ni. Perbahasan. Zabur banyak lebih pada hikam. Hikmah. Dan Nabi Daud AS ni suaranya merdu. Maka setiap kali baca Zabur, maka akan berhenti semua binatang-binatang. Akan dengar apa yang dia baca. Hatta sebagian kata, angin juga akan berhenti. Air pun akan berhenti mengalir. Kalau ada kata, kalau kata ni mubalaghah. Tapi kita tak ni mubalaghah. Mungkin kita ni juga mukjizat bagi Nabi Daud AS. Dibaca maka akan berhenti semua. Sebab tu dia kata ni, apa maksud Zabur? Apa maksud Injil? Zabur maksud dia ada maksud Zabur? Tapi kalau kata Taurah, qila ma'qulun min waraz zanat. Waraz zanat ay kharaja naruhu fa innaha nurun wa dhiya. Nabi daripada perkataan waraz zanat di Taurah. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun. Jadi kerana keluar cahaya dan juga apa ni yang terang benderang daripada Taurah. Injil dalam kamus minan najli. Huwa istikhraju qulasatu syai'. Wasummiya kitab Isa bidzalik liistiqlasihi qulasatu nur at-Taurah. Karena dia mengambil balik daripada
nur Taurah dimasukkan dalam Injil. Jadi Injil lebih pada hikam. Taurah membincangkan hukum hakam, halal dan haram. Maka Sayyidina Isa alaihissalam turun dengan Injil dan beramal dengan Taurat dari segi hukum hakam pada Bani Israel. Baik, Quran semua. Quran semua. Dan kemudian yang ke-26, bait ke-26, wasuhuful qalili wal karimi fiha kalamul hakamil alimi. Dan wajib juga kita beriktikad mengatakan Allah Taala telah menurunkan 30 suhuf kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan menurunkan 10 suhuf sebelum Taurat kepada Nabi Musa. Sebelum turun Taurat ada turun dah suhuf kepada Nabi Allah Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Nah, tak wajib kita tahu bilangan secara tafsir, tapi kita wajib beriktikad kata turun suhuf. Suhuf-suhuf tersebut ada. Suhuf ni adalah gambaran kepada lembaran-lembaran kertas yang diturunkan kepada nabi-nabi yang membincangkan berkenaan dengan wahyu Allah Taala. Dan Sayyidina Ibrahim ada, Sayyidina Musa ada, dan apa ni, Allah Sayyidina Muhammad juga kepada Sayyidina Syith alaihi salam, dan beberapa nabi yang lain. Dan dalam ni adalah faedah-faedah dia, apa yang disebut dalam suhuf Ibrahim alaihissalam. Tak perlu kita bincang panjang lebar. Bukan tempat. Dan kemudian imanullah yang ke-27, dah baca kan 27. 26. Baik, yang ke-27. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Dan setiap yang datang daripada Nabi SAW, fa haqquhu taslimu wal qabulu. Hak dia ataupun kewajipan bagi kita adalah untuk kita menerima dan juga taslim, i'tiraf dan qabul, kita menerima perkara tersebut. Kita i'tiraf dan menerima perkara tadi dengan sepenuh keimanan. Dan ini adalah jawapan daripada Sayyidina Ahmad Marzuqi. Daripada bait 27 inilah mula dia tulis. Ikut riwayat daripada bait yang pertama sampai 26 itu disebut oleh Nabi SAW dalam mimpi. Bait 27 Syekh Ahmad Marzuqi yang mula tulis. Daripada ni sanad kita ni sampai kepada Imam Marzuqi, saya ambil dengan Syekh Ahmad Ruqaimi. Saya baca daripada awal sampai habis kitab ni dengan Syekh Ahmad Ruqaimi, Mufti Syafi'iyah di Makkah. Baru-baru ni saya baca dalam 5 majlis saya baca. Setiap nanti lebih kurang dalam 2 jam, 3 jam sekali baca. Jadi asar sampai isyak, asar sampai isyak saya baca. Jadi 5 majlis sebut khatam kitab ni. Kitab tebal ni. Kecuali belakang ni ada syarah Imam Marzuqi, tapi ringkas sangat ni. Tahsil Nailul Maram ni sikit sangat Yang ni saya tak baca lah. Saya baca Imam Nawawi Bantani. Jadi kitab ni saya sambung dengan Syekh Ahmad Ruqaimi. Syekh Ahmad Ruqaimi ambil dengan Syekh Arabi Tabbani. Dia baca kitab ni pada awal habis dengan Syekh Arabi Tabbani. Syekh Arabi Tabbani ambil kitab ni dengan Syekh Yusuf Nabahani. Syekh Yusuf Nabahani ambil kitab ni dengan Syekh Ahmad Al-Attas. Syekh Ahmad Al-Attas, Habib Ahmad Al-Attas. Syekh Habib Ahmad Al-Attas ambil terus dengan pengarang kitab ni Al-Imam Ahmad Marzuqi radhiyallahu anhu. Jadi dia punya silsilah sanad tu ada 4 orang. Saya, Syekh Ahmad Ruqaimi, Syekh Arabi Tabbani, Yusuf Nabahani, Ahmad Al-Attas dan juga Ahmad Marzuqi. Kalau daripada sanad Imam Nawawi Bantani pula, saya ambil dengan Syekh Ahmad Ruqaimi dan dia ambil dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Yasin Al-Fadani ambil dengan Syekh Allamah Jalil Qadi Fakhruddin Abdullah bin Abdul Karim Al-Jarafi As-San'ani, dan dia ambil dengan Muammar Kiai Jam'an bin Samud Tangkarani, dan dia mengambil dengan Syekh Nawawi Bantani. Memang kitab Syekh Nawawi Bantani. Itu sanad tak apa. Nanti kita sebut dalam kitab. Yang ke-28, imanuna biyaumi akhirin wajab. Sebab bila orang komplain, orang bersoal, daripada mana ambil bait syair ni? Betul ke daripada Nabi SAW? Terus dia sambung, wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Dan kemudian sambung, imanuna biyaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Dan wajib kita beriman dengan wujudnya hari kiamat dan apa-apa yang berkaitan dengan hari kiamat, seperti al-hashr, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, wal hisab, akan ada nanti hisab di akhir akhirat nanti, sirat, titian sirat, mizan, timbangan, jaza, akan ada balasan,
jannah wan nar, al-haud, qalam di syurga nanti, asy-syafa'ah. Dan ini semua kita kena percaya. Kenapa dinamakan hari kiamat tu hari kiamat? Yaumul akhir. Kenapa dipanggil yaumul akhir? Li'annahu la laila ba'dahu wa la nahar. Karena lepas itu tidak ada siang malam lagi. Nah, maksudnya tidak akan ada peralihan hari. Lepas itu dipanggil yaumul akhir. Hari ini dia akan jadi hari bila mana ada siang malam. Jadi kalau siang aja semua, ini hari itu. Nah, habis itu di mana? Di kutub utara apa semua tu, bulan tu. Kan dia ada siang pula lepas tu, ada malam pula lepas tu. Jadi ada juga. Di syurga tidak ada langsung. Nah, tidak ada langsung siang dan malam. Dan tidak ada langsung malam tu tidak akan ada. Sepanjang masa dalam keadaan waktu duha. Fi duha. Nah, dalam keadaan duha kan dia nak tak panas sangat, tak sejuk sangat. Itu keadaan. Sepanjang masa. Tak tahu lah kok ada orang dalam syurga dia rindu balik nak sejuk sangat. Rindu lah mesti sejuk kat dunia tu. Nak sejuk sangat kau lah. Boleh minta tak nak salah. Baik. Jadi macam mana dia punya kedudukan hari itu? Awaluhu dia kata minan nafqati tsaniyah ila ma la yatanaha. Ini permulaan hari kiamat tu akan berlaku bila? Pada permulaan nafqatu tsaniyah. Mula sangkakala yang kedua ila ma la yatanaha tu dimulakan dengan hari kiamat lah. Wa huwal haqq. Dan dinamakan juga yaumul qiyamah. Kenapa dipanggil yaumul qiyamah? Wa summiya bihi liqiyamil mauta fihi min quburihim. Karena waktu tu mayat akan bangkit daripada kubur mereka masing-masing. Ini qiyamah. Wal qabru minad dunya. Wa qila fasilun bainad dunya wal akhirah. Baik. Dan ketahuilah keadaan manusia dalam di hari akhirat nanti ini macam-macam keadaan. Ada yang bangun, wa ba'dhum qalu ya waylana man ba'athana min marqadina fataqulu lahum malaikatu hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursal. Karena para nabi ni dan juga ada orang yang siapa yang gerak kami duduk tengah tidur. Maksudnya bangun dalam keadaan yang terkejut sebab daripada tenang. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Marqad tempat kami duduk baring ni. Siapa yang tegak kami ni? Maka malaikat menjawab hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursal. Inilah yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Sebut Ar-Rahman tu dari kata rahmat Allah Taala tu dah dapat. Dia tak sebut hadza ma wa'ada al-jabbar. Maksudnya yang bangkit tu nak kenal tu. Sebut Ar-Rahman maksudnya ni dalil kata rahmat tu ada dalam sirah tersebut. Tuhan kamu yang Maha Rahmat yang disebutkan pada kamu dulu ni ketika kamu di dunia, inilah telah berlaku dah sekarang. Wa ba'dhum yunadi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Nah, wa wajhuhu yusawwidu. Nampak? Ada yang bangun-bangun dalam keadaan yang sangat gemetar, sangat bimbang. Dan kemudian dia kata, rugilah dulu kami yang kami buat dulu kat muka bumi Allah Ta'ala. Kami tak buat kewajipan dengan banyak kepada Allah Ta'ala. Dan wajah mereka ni akan jadi kehitam-hitaman. Dan wa ba'du ahli la ilaha illallah yanfudu ra'sahu min turab wa yaqul alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hadan. Ada ahli syurga pula, ahli iman, ahli la ilaha illallah, dia bangun-bangun daripada kubur tu. Okey, rambut dengan tanah. Tanah penuh dengan rambut, maka pakai daun kain. Okey betul. Syukur pada Allah Taala yang telah menghilangkan kedukacitaan bagi kami. Hari ini nak masuk syurga dah ni. Sonok. Jadi orang yang pertama menyapu rambutnya dengan tanah ini adalah Nabi SAW. Nabi SAW adalah yang pertama menyapu rambutnya. Wa ba'dhum al-akhar yaqulu la ilaha illallah walhamdulillah fayabyaddu wajhuhu. Yang lain pula akan sebut la ilaha illallah. Ada yang bangun dalam keadaan sebut gitu, ada sebut macam ni, ada sebut macam-macam keadaan. Dan akan putih wajah mereka. Sebagian ulama menyebut akan dikumpulkan manusia dalam keadaan telanjang. Urata. Yuhsyarun nasu urata. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam tuhsyaruna yawmal qiyamati hufatan ay bila na'lin urata ay bila thawbin ghurla. Ghurla maksudnya akan dikembalikan balik tempat yang kena sunat tu. Ghurla. Maksudnya yang mana tidak yang di khatan, tempat khatan tu akan kembali balik semua.
Jadi kita akan bangun dalam keadaan telanjang, tidak ada berkasut dan sebagainya. Dan sebahagian riwayat sebut Nabi kata innal mayyit yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Dan riwayat sebut pula mayat akan bangun dengan pakaian yang dia pakai di dunia. Pakaian itulah dia akan bangun balik nanti. Jadi digabungkan di antara pandangan ni. Qala Ibnu Hajar, qala Ibnu Bahaqi, Imam Bahaqi kata wa yajma'u baina hadhihi riwayat bi anna ba'dahum yuhsharuna 'ariyan wa ba'dhum bi thiyabihi. Sebahagian bangun telanjang, sebahagian bangun dengan pakaian. Kata Imam Ibnu Hajar, innahum yub'atsuna min quburihim bi thiyabihim allati matu fiha. Bahkan dibangkitkan dengan pakaian yang waktu mereka mati. Summa yatanasar anhum 'inda ibtida'il hasyri wa yahshuruna uratan. Kemudian akan dibogelkan. Jadi akan jalan ke telanjang. Bangun juga tapi dengan pakaian, kemudian ditelanjang. Bergabung dua riwayat. Dan sebagian ulama menggabungkan riwayat dengan pandangan pada ba'duhum yahshuru kasiyan wa ba'duhum yahshuru 'ariyan. Ada yang memakai baju, ada yang bertelanjang, au yuhsyaruna kulluhum urata thumma tuksal anbiya wa awwalu man yuksa sayyidina Ibrahim. Bagian riwayat kata semuanya akan telanjang sampai satu tempat para nabi akan diberi pakaian. Ya. Kemudian yang mula diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Au yukhrijuna minal qubur, akan dikeluarkan daripada kubur bisiyab allati matu fiha thumma tanasara anhum 'inda ibtida'il hasyri fayuhsyaruna 'uratan thumma yakunu awwalu man yuksa Ibrahim thumma ba'dahu nabiyyuna. Pandangan kedua kata bangun dalam keadaan pakai pakaian, kemudian ditelanjangkan, kemudian akan dibawa ke padang mahsyar tadi ini dalam keadaan yang telanjang, yuhsyar, akan dibawa ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang, thumma yakuna awwalu man yuksa Ibrahim. Yang pertama akan memakai pakaian Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Allah, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmatu fi taqaddumi Ibrahim bil kiswah. Dia orang tanya, takut kita tanya. Kenapa Nabi Ibrahim dulu? Kenapa Nabi Muhammad tidak? Kemudian apa? Karena annahu lamma ulqiya fihi an-nar jurrida min thiyabihi. Nah, wa kana dhalika fi zatillah wa sabara wa radiya. فجوزي بأن جعل أول من يدفع عنه العليا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ثم يكسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حلة أعظم من سيدنا إبراهيم. Nampak? Ini jawapan ni macam ni. Ulama jawab dia. Kenapa didahulukan Nabi Ibrahim ketika memakai pakaian? Karena waktu Nabi Ibrahim dilemparkan dalam api ketika dunia oleh Namruz. Nah, waktu dilemparkan tadi ni, pakaian dia terbakar. Habis telanjang. Jadi dia telanjang waktu ketika sebut karena dibakar pakaian. Itu dalam Quran Allah sebut apa dia? Ya nar kuni bardan wa salam. Nah, kuni bardan wa salam. Kata ulama, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam Isqatut Tadbir. Dalam kitab Isqatut Tadbir disebut apa? Kalau Allah Taala tak sebut ya nari kuni bardan wa salam. Kalau Allah Taala tak sebut kuni bardan wa salam, tak sebut bardan saja, tak sebut salama, Nabi Ibrahim akan mati sejuk. Kalau tak sebut salama kat belakang, bardan wa salama, salama belakang tu bagian abang kata sejuk, tapi sejuk yang menyamankan. Kalau sebut bardan saja, Nabi Ibrahim bukan mati panas, mati sejuk. Dan apa dalil kata api tadi tetap bertugas dengan kerja dia? Dalil dia terputus tali dan terbakar habis pakaian Nabi Ibrahim. Jadi kerja dia buat juga, api membakar. Nah, tapi dia tidak mampu memanaskan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mana? Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Dan disebut kata pada tu Nabi Ibrahim alaihissalam disebabkan dia sabar dengan ujian tersebut. Sebabkan apa ni orang panggil apa? Sabar dengan ujian tadi, maka Allah Taala bagi dia pakaian yang pertama. Kemudian diberikan pakaian kepada Nabi SAW. Dan pakaian Nabi itu lebih azim daripada pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Yajbura at-ta'qira binafasatil kiswah. Nampak tak? Kenapa nak ganti balik kepada takhir tadi? Sebab Nabi kita adalah yang paling mulia. Nah, maka nak mengganti balik kepada kemuliaan tadi, diberikan pakaian lebih hebat daripada pakaian Nabi Allah Ibrahim AS.
Sebab kita mungkin waktu tengah baca ni tadi mungkin ada terfikir, kenapa bukan Nabi Muhammad bagi dulu? Tak. Bagi dulu kerana waktu tu untuk balas balik Nabi Ibrahim. Dia kata adil Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad walaupun dibagi belakang kali, tapi lebih mulia, lebih hebat pakaian tadi daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Baik. Dan kedudukan manusia di padang mahsyar banyak. Ada yang bangun, ada yang dalam keadaan berkenderaan, ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan muka. Nampak tak? Dia jalan dengan muka. Dan yakununa ala suwarin mukhtalifah ala hasabil a'mal. Ada yang bangun dalam keadaan beruk. Ada yang dalam keadaan beruk. Jadi beruk. Hak ni bagi orang yang berzina. Umuzuna. Orang berzina nanti bangun di akhirat dalam keadaan mukanya beruk. Ada yang dibangunkan dalam muka babi. Ini orang yang akalatu suhta wal muks. Suhta ni apa dia? Makan benda yang cara haram. Makan harta rakyat cara haram. Bangun muka babi. Ini nak, sebab tu jaga elok. Jadi pemimpin kalau mengaji tauhid, seorang tak akan buat benda tak elok. Nah? Jadi pemimpin tapi tak mengaji tauhid, tak mengaji akidah, tak tahu kata rupanya akhirat dibangkit bukan jadi babi. Jadi tak jadi. Ni kata, kalau mengaji ni insya-Allah tak akan buat benda tak elok. Kalau rasuah pun tak berani. Lekap lah semua. Dan habis. Baik. Ada yang bangun dalam keadaan buta. Ini orang yang mana jair fil hukmi. Yang depa ni orang yang sengaja dustakan hukum Allah Taala. Bangun buta. Bayangkanlah kalau gabung semua, dah buta muka babi pula. Oh. Tak baik namanya. Ada yang bangun dalam keadaan asam. Nah, asam bisu. Ini orang yang takjub dengan amalan dia sendiri. Sonok. Yang keseluruhnya ada yang man yamdah lisanahu mutadalliyan ala sadrihi yasilul qayhu min famihi. Ni lidahnya akan keluar sampai ke dada. Lidah akan meleleh, akan keluar sampai ke dada, kemudian akan keluar nanah daripada mulut dia. Ini orang-orang yang al-wa'ad alladhi tukhalifu af'aluhum aqwalahum. Ini orang-orang yang banyak bagi peringatan dekat orang tapi dia sendiri bermukhalafah dengan amalan dia. Dalam Quran Allah sebut, kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah. Ini orang yang akan dapat murka yang sangat besar si Allah Taala. Antaqulu ma la taf'alun. Kamu sebut kamu benda tu kamu tak buat. Alhamdulillah. Maka kita jauh pada orang macam. Dan ada juga orang yang bangun terputus kaki dan tangan dia. Ini orang-orang yang yu'dhun al-jiran. Orang yang buat jahat kepada jiran. Nah. Dan ada orang yang bangun dalam keadaan disalib di ala jazub minan nar. Nah. Dia disalib daripada batang-batang daripada api neraka. Ini orang-orang yang mana su'atu bin nasi ila sultan. Buat jahat dengan orang, lepas tu dekat dengan sultan. Ya, pengampu ni, pengampu. Buat pengampu ni nanti akan disalib. Nah, akan disalib dengan batang-batang kayu daripada api neraka. Baik. Ada juga di antara mereka yang mana sangat busuk. Lebih busuk daripada sampah, minal jaif. Wa humul ladina yukhbiluna 'ala syahawat wal ladzat. Ini orang-orang yang suka sangat ikut syahwat. Nah, yang haram, yang Allah Taala haramkan. Ladzatil muharramah. Bukannya kalau kahwin dia bersetubuh dengan isteri dia, tu pun minal ladzat. Nah, tapi itu benda yang halal, tak ada masalah apa. Ini kalau yang haram, nanti tak boleh. Wa yamna'una haqqallah min amwalihim. Lepas tu depa melarang, depa menghalang pula daripada memberikan hak Allah Taala dalam harta mereka. Kedekut. Sedekah tak pernah bagi, apa tak pernah bagi zakat, tak pernah buat keluar. Dia kena cerita no. Orang Malaysia hak ni nak kena betul banyak. Bab harta semua.
Tak ada main mengaji itu satu lah. Takkan kita kata ada main mengaji itu semua, main mengaji itu semua dah beramai dengan hukum Allah Ta'ala. Ini contoh bagi umum, bagi jelas. Wa minhum man yulbisu jubbatan sadiratan min qatran lasiqatan bijildi. Ada orang yang akan dipakaikan daripada jubah, yang jubah ni lekat pada kulit dia. Dekat pada kulit ni. Maksudnya kalau tarik, keluar kulit-kulit dengan sisi dia. Ini adalah orang-orang ahlul kibri wal ujubi wal khuyala. Orang yang takabur, orang yang ujub dengan amalan dia, dengan orang yang khuyala, yang riak dengan nak menunjuk dan sebagainya. Dan orang yang akan berjalan atas titian sirat pun ada banyak jenis. Ada orang yang berjalan dengan selamat, najin minan nar. Depa ni pun ada banyak jenis juga. Yang selamat ni pun banyak jenis juga cara jalan dia. Ada yang yajuzu kalamhil basar. Seperkedip mata kita. Macam sekelip mata, sampailah di ujung. Ada yang kalbarqil qatif. Seperti kilat. Laju juga lah. Tapi lagi laju yang kelip mata tadi lah. Sebab kita kelip mata tengok, kilat ada lagi. Boleh. Dia bagi bila kalbarqil qatif. Apa dia maksudnya? Dengan kelajuan cahaya maksudnya. Kalau kita sebut dengan kelajuan kilat macam ni dia kelajuan cahaya. Kerana kelajuan cahaya lebih laju daripada bunyi. Betul tak? Cahaya lebih laju daripada bunyi. Sebab tu kilat dulu baru bunyi. Baru guruh. Jadi maksudnya cahaya lagi laju daripada bunyi. Kalau kelajuan bunyi pun dah teruk lah. Jadi kelajuan cahaya. Maksudnya kelajuan bunyi pun dah cukup untuk nak kata laju. Kongkok kelajuan bunyi. Sebab tu dia bunyi tak bunyi lagi. Dia lagi laju daripada bunyi. Dia pi dulu, bunyi baru main. Dia macam motor besar-besar ni. Tapi tak semua motor kelajuan bunyi. Motor kelajuan bunyi, pi orang datang motor. Cabut kepala-kepala. Kongkok dia kelajuan ni. Sebab tu kongkok dilarang masuk ke negara-negara tertentu. Kerana bunyi boleh menyebabkan dia pecah cermin tuan-tuan. Kalau cermin tadi tidak cukup dia punya ketebalan. Lepas tu kongkok kalau lalu, dia tak bunyi. Lepas tu pecah habis semua tingkat-tingkat. Itu yang memang sungguh. Lepas tu ada yang kelajuan karihil asif, seperti angin yang bertiup kencang. Ada orang yang wa minhum kattair, ada yang macam burung terbang je. Ada gitu lah. Tak laju dah macam tadi tapi boleh terbang enggaklah. Maksudnya lajulah kan daripada kita. Wa minhum kal jawadis sabiq. Ada juga yang seperti kal jawad. Jawad seperti mana kuda yang lari kencang. Ada yang yas'a sa'ya, ada yang berjalan macam sa'i tu. Jalan, tapi boleh jalan selamat sampai ke hujung. Ada yang berjalan biasa. Ada yang yamshi habwan. Ada yang berjalan dalam keadaan merangkak. Wa dzalika ala qadri tafawutihim fil a'malis salihah wal i'radi 'anil ma'asi. Ini berdasarkan kepada sejauh mana amalan kebaikan mereka lakukan dan sejauh mana mereka menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Dan di dekat dengan titian sirat ni dia ada pencangkok. Ada orang dia jalan, dia rasa jalan, cangkok tu akan tarik masuk neraka. Cangkok tu kena tarik. Itu yang bahaya. Minta doa Allah Ta'ala moga selamat daripada semua. Dan wa kullu man kana asra i'radan 'anil ma'asi. Kalau orang ni lagi dia jauh cepat dia menjauhkan diri daripada maksiat, idza marrat 'ala khatiri, maka dia akan kana asra amrura, maka dia akan lebih cepat jalanan. Nampaklah. Dia nak tengok laju ke tidak kita punya perjalanan kita, sejauh mana lajunya kita menolak dalam melakukan maksiat. Kalau laju ya buat maksiat, tu laju nak kena jangkau. Wa minhum man takhdushuhul kalalib fa yaskut. Ni ada di kalangan mereka yang mana ditangkap dan juga dicangkok oleh kalalib. Kalalib ni cangkok-cangkok tu. Pencangkok tersebut akan mencangkok dan yaskut. Walakin yata'allaqu biha fa ya'tadib. Dan ada juga yang mana dicangkok, tarik, jatuh, pegang pula dekat titian sirat, pegang, lepas tu jalan pula. Dalam keadaan pegang titian sirat pula, betul-betul jalan, baru sampai. Ada yang sampai peringkat sampai 100 tahun, baru sampai ke hujung. Tak itu bawah, cuma duduk jalan gitu, duduk askar. Flying fox tu pandai. Pegang tu, ada jenis tu. Alhamdulillah, ini tapi alhamdulillah tak masuk neraka. Perempuannya boleh pegang pula lah. Ada gitu. Hak ni pun tak puas lah.
Taklah minta alih lah. Minta alih, tapi hak ni pun tak payah masuk neraka ya. Satu tahun pun tak apa lah, biarlah bergantung tu pun tak apa. Faminhum man yajuzu ala alfi am. Ada pula yang 1000 tahun baru lepas. 1000 tahun nak jalan baru lepas. 1000 tahun ni di mana? Di akhirat. Bukan 1000 tahun ni. Ha? Wa biqadriha yuqtuna al-anwar. Ha? Dengan qadar ni lah diberikan nur, cahaya kepada kita. Qadar kita jalan di syurga nanti. Tengok di syurga ni, orang pun masing-masing dia ada nur dia masing-masing. Tengok keadaan qadar ketika mana dia melintah di tiang sirat. Kita kalau baca macam ni selalu, teringat Allah Ta'ala. Tak? Betul penting tauhid. Ha? Tauhid. Yang pertama kita nak kenal ni semua, nak bagi percaya yang ni, kena percaya Allah Ta'ala dulu. Kena percaya sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Qudrah untuk buat benda tersebut. Baru kita tak komplain benda-benda ni. Boleh ke jadi? Boleh ke ada jalan atas muka? Kenapa kita tak komplain benda tu? Kerana kita dah percaya dah sebelum ni. Tu tujuan ulama susun elok dah kita tauhid. Kenapa tak bincang terus bab kiamat? Ni benda ghaib, ghaibiyat. Kamu tak nampak benda ni. Kamu tak percaya Nabi. Kamu nak percaya dalam jalan ni. Ha, kita dah percaya dah sifat Nabi. Nabi tidak akan tipu. Al-amanah. Laisa apa ni khiyanah. Kita tahu dah tu laisa khiyanah. Dia tidak akan sifat khiyanah. Kita terus percaya sifat ni. Minhum. Ni semua yang dia keluar ni semua adalah hadis. Cuma kenapa tak masuk hadis? Kerana ni bukan kita hadis. Ha, ni kita tauhid. Nak baca hadis, buka kita hadis ha. Cari ni tak mana dalil dia. Buka kita dalil lah. Bengong semua jenis tanya dalil banyak. Ha? Ha? Pasal dia tanya dalil dalam kitab ni. Nak tanya dalil dalam kitab hadis. Buka kitab hadis. Sebab tu ulama tak masukkan hadis dalam kitab ni banyak. Kenapa? Kerana nak buka kitab hadis. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim. Dan bukan dua kitab saja. Buka kitab Sunan Darimi. Buka kitab Jami' Sahih Bukhari, Jami' Tirmizi. Bab Jami' ni dia akan kumpul sekali bab ahwalul akhirah. Beza dengan Sunan. Sunan dia kumpul bab fiqh. Banyak. Nah. Sunan Darimi banyak bab fiqh. Tapi awal cerita bab Nabi SAW. Dan kemudian buka kitab apa lagi? Yang cerita Musnad Imam Ahmad. Nah, dan musnad yang lain. Buka kitab insya-Allah jumpa. Kita tak jumpa bukan kita tak jumpa kan benda tu tak ada. Kita tak jumpa mungkin sebab kita cari tak jumpa tu ya. Dan ulama tidak akan masukkan benda-benda ni melainkan dengan dalil. Semua ni ada dalil. Tapi bukan ni tempat dia untuk bincang dalil. Hak ni tempat untuk bincang apa yang akan kena. Kalau kamu nak buat alhamdulillah. Contohnya ada orang pula nak buat pula dalil pula daripada setiap yang disebut oleh Syekh Nawawi Bantani ni, dia cari dalil pula. Ini juhud yang besar. Satu orang panggil apa satu usaha yang sangat hebat lah. Lepas ni kalau dia baca kitab-kitab boleh bantu orang lain pula untuk tengok dalil. Nah, hak jalan kena tarik dengan cangkok. Oh ni dalil dia. Daripada kitab sekian. Boleh, tak masalah. Lepas tu tidak, kalau tidak ulama-ulama kitab-kitab kita tak ini banyak ni. Kerana masing-masing dengan apa ni juhud mereka masing-masing dan juga dengan tugas masing-masing. Kita fiqh saja, kita tengok. Syarah Minhaj ada berapa syarah Minhaj? Kenapa ulama tak kata cukup satu cukup lah, kau nak syarah banyak lah. Nah, kerana ulama masing-masing ada manfaat masing-masing dalam kitab masing-masing. Nah, itu tujuan. Bukan kita hadis kalau nak tengok. Faminhum ghairu salim. Ada yang tidak selamat. Ini pun ada banyak jenis juga. Qadril jaraim. Nah, ini pun sekadar banyak mana jarimah ataupun jenayah yang mereka lakukan. Ada yang mana akan duduk kekal dalam api neraka. Seperti kufar. Faminhum man yakhruju minha ba'da muddatin ala hasbi ma syaa Allah. Ala hasbi ma syaa Allah. Ada yang akan keluar dengan sekadar yang Allah Ta'ala inginkan. Wahum usatul mu'minin bi syafa'atin Nabi SAW. Dengan syafaat Nabi SAW. Jadi disebut sini nas'alullah ta'ala asy-syafa'ata wa takhfifa 'alaina bi minnihi wa karamihi. Allah Ta'ala selamatkan kita dan beri syafaat kepada kita insya-Allah. Ini yang paling penting. Ada orang nak masuk neraka dah. Elok nak masuk dah, nak kena terajang masuk neraka dah dengan Zabaniyah. Tiba-tiba Nabi SAW tahan dia di pintu neraka. Tunggu saja. Jangan bagi masuk lagi. Jadi ada kebaikan yang dia buat. Kalau tak ni pun aku bagi syafaat. Ada orang macam tu. Moga-moga kalau tak boleh kita tadi atas tiang sirat, yang tu pun tak apalah. Yang tu pun tak apalah. Harap benda lain tak boleh lah. Kita ni harap cinta Nabi kan. Lepas tu banyak selawat pada Nabi SAW ni akan selamat kita dari akhirat. Ada orang tidak akan selawat kalau dia tidak beriman. Banyakkan selawat. Lagi banyak selawat, lagi banyak kedudukan kita. Nak tengok kedudukan kita di syurga, kata ulama, tengok sejauh mana kita selawat. Ya kalau di syurga ni, nak tengok syurga kita di peringkat tertinggi mana, sebanyak mana kita selawat di sini. Kita selawat tu nanti bila naik lift tu, gambaran lah. Naik lift tu,
Dia ada bilangan selawat kita yang kita telah selawat di muka bumi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam hadis disebut dah, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra. Satu balas 10. Kita kalau selawat 1000 pun tak apa dah. 1000 takkan semua hidup 1000 selawat. Tu pun dah okey dah. Okey dah dah. Akan naik peringkat kita tu sampai bagi penuh dia punya peringkat dia. Boleh. Kalau kawan tu sampai 30-40 juta, berbilion-bilion. Kalau tidak ada bilangan dah. Lagi mana tak habis lagi tu naik tu. Naik tu. Berhenti, habis selawat dia. Ni peringkat kamu. Kalau kamu, isteri nak duduk dengan suami dia, yang suami dia kuat selawat, dia pun kena kuat selawat. Suami dia nak kuat selawat, nak duduk dengan isteri dia syurga tadi, isteri dia pula jenis orang kuat selawat, kita pun kena kuat selawat macam ini kita. Kalau nak semua ni keluarga kita duduk sekali, pakat-pakat terus selawat. Pakat terus selawat. Sehari tu kena habis selawat dan sekian-sekian. Anak kita, isteri kita, isteri-isteri kita. Sebut ibu dua yang berani. Minta tak berani tu. Baik. Dan ketahuilah setiap Nabi ada kolam masing-masing di syurga nanti. Ada kolam masing-masing akan diberi minum kepada ahli umat-umat mereka. Dan yang paling besar, kolam yang paling besar adalah kolam Nabi SAW. Dan siapa yang minum satu teguk sahaja daripada kolam Nabi SAW, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Saqanallahu minhu. Allah Ta'ala bagi kita minum daripada tempat tersebut. Dan amma tanawul ahli jannah asyarab fiha. Apa itu kalau kata minum dah tak dahaga dah. Gina pula dengan ahli syurga pakat dia minum. Kata pakat-pakat dia bahagi minuman dalam syurga apa semua tu. Litalazzuz. Kita kadang dah kenyang dah. Ayak ni dah penuh dalam perut dah. Tapi dia nak pergi rumah orang jamu ayak juga. Minum tapi untuk sonok-sonok lah. Talazzuz minum. Bukan nak pergi hilang dahaga. Orang minum hilang dahaga ni lain. Ada ayak sejuk lah. Dia tak minta ayak Pepsi. Ya. Dahaga nak Pepsi boleh. Bila Pepsi kan hilang dahaga. Apa ni boleh lah hilang dahaga juga lah. Tapi tidaklah sama dengan minum ayak sejuk. Ayak biasa kan. Jadi kalau talazzuz ni ayak arak. Arak pun di muka bumi tidak boleh menghilangkan dahaga. Sebab arak dia ada dia punya kalau kata minum arak untuk menghilangkan dahaga. Tu kalau kata waktu ketika mana darurah, kita minum arak tidak akan hilang dahaga. Kata ulama dalam bahagian sains ni, minum arak lagi akan tambah dahaga lagi dah. Lepas tu dia minum tak puas-puas. Dia minum sampai mabuk. Kenapa? Sampai terkeluar balik. Dia tidak menghilangkan dahaga sebenarnya. Tapi arak di syurga akan menghilangkan dahaga. Dan malah bukan untuk hilang dahaga, untuk talazzuz. Mandi sungai syurga, mandi sungai tersebut. Baik. Wajadu likulli nafsin lazzatan khilafun ma yajidunahu minal akhar. Kalau minum di syurga, setiap kali minum, satu kali teguk rasa lain. Teguk kedua lain pula rasa. Tiga lain pula rasa. Macam itulah sepanjang hidup dalam syurga. Tidak akan rasa balik dengan rasa yang pertama. Bayangkan. Rasa pertama tak jumpa lah. Dah dia nak minta, rasa hak dulu lagi sedap kan? Dah, semua makin sedap. Makin sedap. Makin handsome. Makin comel. Ish. Oh. Dia masuk syurga. Kalau kata kita akan, kalau macam tu juga makan. Makan pun bukan kerana dapat, tapi kerana lazah. Untuk mendapatkan kelazatan dalam syurga. Dan bila makan pula, setiap makanan dimakan, setiap kali bertokak, rasa lain. Tokak lain pula, rasa lain pula. Makan lagi, rasa lain pula. Ya Allah. Inilah kedudukan dan syurga. Dan masuk pada pasal yang ke-6 fi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan cerita khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Ini dah masuk dah pada pengakhiran nak cerita berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan cerita bab Rasulullah, cerita bab apa ni keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada esok hari. Lusa, hari Sabtu insya-Allah. Hari Sabtu kita akan cerita lagi. Esok tak? Esok hari Sabtu kan? Esok Jumaat. Hari Sabtu. Di rumah selamat. Rumah selamat sebab Zaujah saya tidak ada di rumah. Sebab dia ada balik ke dia. Itu pun kalau dia balik lah. Sebab dia pun duk risau lah ni kau tinggal ni.
Kita orang mau kenang, dia ingat kita mau tak kenang kot. Answer betul tak answer. Baik. Allah. Ada apa nak tanya? Sambil-sambil minum masak lagi minum. Ada apa nak tanya? Ya, silakan. Tak dengar tak? Okey, Atif. Tadi tanya tak apa, awak dengar ni kita nak beritahu. Tanya pasal Korea. Tanya pasal Korea, tanya. Berkenaan dengan tadi saya sebut pasal dua orang malaikat. Ya. Yang mana setelah kematian setiap anak Adam itu malaikat Rafiq. Ya, boleh sama. Tuh. Ini tunggu dekat sebut masjid tu. Dan Qori tu saya dekat. Dan pertama dan kedua tepat ataupun tidak sekiranya selepas itu kita harus baca Allahumma ajirna ataupun Allahumma ajirni minan nar salat marat. Salam marat. Yang kedua soalan mana? Tadi baca Allahumma ajirni minan nar 3 kali kan? Tidak baca 7. Yang pertama qarin. Qarin ni jin yang Allah Ta'ala jadikan pada setiap anak Adam. Ini disebut, no? Dan disebutlah hadis Nabi yang sahih. Nabi sebut setiap anak Adam ni ada qarin dia. Allah membagi qarin dia masing-masing. Dan Nabi kata qarin aku telah aku Islam. Jadi qarin ni dia banyak lebih pada nak menyeru orang ni untuk buat benda tak elok. Dan tengoklah kita ni menang ke mana. Kalau kita menang dengan pujukan qarin kita ataupun tidak. Setiap kali kita lahir tu kita akan lahir dengan qarin kita sekali. Jadi apa ni Allah SWT Muhammad hikmah dia Allah Ta'ala. Jadi Aku tak Qori macam Kerja. dia tunggu Lepas mati. yang tu wallah a'lam. Saya tak tahu. Sama ada dia tunggu di kubur ataupun tidak. Cuma apa ni yang disebut oleh ulama-ulama, qarin dia ni akan bawa perangai macam yang perangai orang tu hidup ketika di kubur. Lepas tu kadang-kadang dia main gambaran orang. Contohnya orang kita dah mati, orang nampak kita masih duduk dalam masjid. Dia tengah semayang. No? Kadang-kadang bukan kita tu qarin kita. Qarin kita akan buat macam bentuk kita. Bila kita dulu jenis kuat semayang. Bila kita dunia dulu kerja kuat mengendak. Mengendak nak darah orang kata mengendak. Maka di qarin ni nampak tengok udah kaum nak darah orang. Dia mengendak. Mana aku nampak hang? Nampak aku je. Aku duduk Kuala Lumpur. Ceramah. Ceramah. Dia nampak dah kaum orang nak darah lepak. Mengendak. Maksudnya ini kuat mengendak. Alhamdulillah. Betul kata moga Allah Ta'ala selamatkan kita dari fitnah. Tu fitnah tu dong. Yang boleh jadi fitnah tu. Doa banyak-banyak, jangan bagi fitnah macam tu. Ustaz boleh terambil tak tepi kitab warna biru dari Musyir tu? Ada kitab warna merah. Tak bahasa Melayu. Tengok. Ustaz Arundin. Dan tak silap ada bab qarin. Ada qarin 26. Bahasa Melayu ni. Dia tulis ni. Qarin ni ada perkataan Arab yang bermakna teman atau rakan. Setelah qarin ni maksudnya roh-roh jahat daripada kalangan makhluk halus yang mengiringi kelahiran seorang bayi. Ustaz Arundin sebut dengan Dr. Amran Kasimin UMNO. Tadi keluar abang. Tak keluar UMNO ya. Kenal tak Dr. Amran Kasimin? Untuk guru Arundin apa ni Timbalan Mursyidul Am. Dr. Amran Kasimin anak murid dia rapat dengan tapi dia UMNO. Jajaklah cerita manaqib. Wujudan qarin ni apa dia? Untuk menggoda manusia. Itu dia. Menampakkan hal-hal buruk dan yang jahat-jahat seolah-olah baik pada pandangan mata manusia. Ujian lah. Qarin ni sentiasa usaha untuk mengajak manusia melakukan kemungkaran dengan cara menggoda, merayu, memujuk dan menipu. Semua manusia punya qarin. Sama ada Nabi SAW atau orang yang alim. Semua ada qarin. Ada dalam hadis Nabi sebut dia, "Ma minkum illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah." Tidak ada seorang pun di kalangan kamu jahil di dunia melainkan dia telah dipertemankan dengan kawan-kawannya daripada jin
dan seorang kawannya daripada kalangan malaikat. Jadi dua, satu jin, satu malaikat. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, kamu juga ke ya Rasulullah? Ada qarin juga. Qala sallallahu alaihi wasallam wa iyaya, aku pun macam tu juga. Walakinallaha a'anani alaihi fala ya'muruni illa bi khairin. Tapi Allah telah menolong saya dengan menggangguannya, tidak akan dia mampu ganggu saya, maka tidaklah dia mendorong saya kecuali kepada kebaikan. Jadi ini juga kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Quran tersebut. Betul disebut sini no? Yang cerita Pak Khalid. Dia kata ni, jelasnya setiap orang ada qarin. Maksud qarin ini syaitan yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Beza daripada antara qarin dan manusia ni seumpama bahan tunggangan, qarin ni pula tadi adalah penunggang. Demikian ini dibagikan pandangan, diberi pandangan oleh Nabi SAW. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, innahu ma min insanin illa waqad wukila bihi qarinun minal jin. Tidak ada seorang pun lahir daripada manusia melainkan dikembarkan Allah Ta'ala dengan jin sebagai kawan. Nah, sampailah habis ni cerita bab qarin saja. Lepas tu disebut di sini, antara gangguan yang sedia ni, dia kata yang sedia menunggu ni, maka Allah menyuruh supaya kita dibacakan azan kepada anak. Bang di telinga kanan, qamat telinga kanan, telinga kiri kanan. Sebab tu budak-budak lambat buat itu akan kena gangguan. Ada jin yang akan main ganggu kau sebut. Nah, dia panggil Ummu Subyan ni. Ummu Subyan ni tugas dia memang kacau budak-budak. Waktu budak-budak suruh menangis malam apa semua tu kerana Ummu Subyan. Terubat dia kata ulama, letakkan nama Ashabul Kahfi di bawah bantai budak tersebut. Tulis nama Ashabul Kahfi, nama Salmina, Tamliqa, Nainunis, Sabunis, Duqyanis, Falyat-Yunis. Dia nama macam-macam. Tulis nama tu 7 tu khidbir lahir. Tulis nama atas-atas, balut, letak bawah bantai budak tu. InsyaAllah budak tidak akan diganggu. Diganggu oleh syaitan dan jin. Lepas tu dia kata di sini, elok kita azan. Kemudian elok juga kita, Nabi sebut kat dalam hadis, kalau malam sampai, kalau mai waktu malam, au kana janahul lail, fakuffu sibyanakum fa inna asyayatina tantashiru hina idzin fa idza zahaba sa'atan min al-'isha'i faqulluhum wa aghliq babaka. Nabi kata apa? Kalau malam mai, maka tahan anak-anak kamu yang keluar malam. Karena waktu tu waktu syaitan berkeliaran pada ketika tersebut. Dan kemudian, maka bila luput satu ketika daripada isyak, maka berilah kebiasaan kepada mereka. Selak pintu kamu. Boleh bagi mereka keluar. Budak-budak keluar lepas sikit daripada maghrib tu. Dan kemudian, selak pintu kamu sudah sebut nama Allah. Buka pintu sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa atfi misbahakum. Dan waktu malam, bila malam tu, padamkan api-api kamu. Lilin semua padam. Kemudian Nabi sebut lagi, wadhkur ismallah wa awki siqaka wadhkur ismallahi wa hammir ina'aka wadhkur ismallahi walau tu'ridu alaihi syai'un. Dan kemudian tudung bekas makanan kita, minuman. Lepas tu ayat kalau duduk dapur, tudung. Walaupun dengan kayu. Ambil kayu sebatang, tak pun boleh dah. Bekas kita dalam bilik ayak pun tak juga kayu dan sebagainya. Kerana ni boleh menjaga daripada, dan baca bismillah. Dalam bilik ayak macam mana pula? Pecah hati. Walaupun sebatang kayu. Pernah berlaku seorang Yahudi bila dengar benda ni, dia kata ada pula tak kayu di atas tempayan. Buat apa tak kayu atas tempayan? Balik satu malam, dia pun tak kayu nak. Dia tak percaya dengan Nabi. Tapi dia nak tengok apa dia yang ada tak kayu. Tak kayu. Esok pagi dia nak ambil ayak, tengok atas kayu tu ada ulat duduk bengkak. Dia kata kalau tak kayu ni, ulat tu dah masuk dalam tu. Dan kalau sedok tangan aku, tak saya kena batuk, mati. Masuk Islam. Dan kata ulama, walaupun tak kayu, maknanya akan menghalang daripada masuk wabak. Sebab apa? Sebab setiap malam, dia dalam setahun ni, pada satu malam ni, Allah Ta'ala akan sebarkan wabak. Yang wabak tu akan keluar daripada langit. Tak tahu daripada mana main. Angin-angin tersebut akan main. Lepas tu kena keracunan makanan. Tiba-tiba satu rumah sakit perut. Tak tahu sebab apa. Maka sebab tu elok tutup makanan. Sama ada wabak tu main pada binatang, apa main pada angin. Main pada tikus semua kali yang lipah dan sebagainya. Itu kena jaga. Tutup lah. Dan sebut nama Allah, moga bekas tu
ditutupi dan dirintangi dengan sesuatu. Jadi anak kecil kena duduk dalam rumah. Dan satu lagi kata ulama, kena baca waktu mula beranak tu baca apa? Surah apa? Dekat telinga kanan dia. Nak elak daripada zina. Saya terlupa. Al-Qad. Ha? Ha? Surah Al-Qad. Inna anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca surah Al-Qad, betul alam nashrah. Alam nashrah. Kalau nak baca banyak bab berkenaan dengan kanak-kanak ni, baca Tuhfatul Maulud. Nah. Tuhfatul Maulud lah. Fi ahkamil maulud. Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Jauziyah ada kitab bab berkenaan dengan kanak-kanak. Budak beranak nak baca apa, nak buat nama apa semua dalam tu kitab. Baik, yang kedua tanya panjang tu tabak Khalid. Ha? Allah majid mana? Nak baca 7 kali ke baca 3 kali pun boleh, dalam masalah. Mana-mana pun tak apa. Nah, cuma yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allah majid mana tu kalau lepas subuh dengan lepas maghrib dia baca 7 kali. Dia baca 7 kali. Macam elok daripada 7 peringkat neraka tersebut. Ha? Baca Allah majidni kan nak baca Allah majirna. Baca Allah majirna pun boleh, ajirni pun boleh. Ajirni dengan riwayat. Riwayat Nabi sebut Allah ma'ajirni. Lepas tu ada tutup guru yang baca Allah ma'ajirni. Kerana ambil riwayat. Kalau baca ajirna boleh tak boleh? Tak ada masalah apa, tidak ada larangan pada Nabi untuk baca ajirna. Kerana baca ramai-ramai. Nah? Sebab mungkin ada ulama yang pegang tu sebab tak boleh nak minta kepada orang lain.